Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kita berjumpa lagi pada hari ini iaitu hari Ahad. Okay, untuk kelas sejarah tingkatan 5. Okay, jadi hari Ahad biasalah kita akan buat soalan hebat drill. Okay. Kamu semua dah dapat link baru, link bahan baru untuk minggu ni. Untuk minggu depan, minggu 4. Dah. Okay. Jadi kamu semua dah print belum? Yang baru ke cikgu? Yang baru. Okay, belum print. Okay, tak apa. Okay. Yang lain, Rizal baru masuk, Sabrina sekarang baru 24 orang partisipan. Okay, tak apa. Kamu buka modul minggu 2 yang cikgu bagi hari tu. Okay, kamu buka muka surat 2. Okay, kita jawab, kita akan Minggu buat 2 ke soalan minggu 3 cikgu? hebat drill. Apa? Minggu 2 ke minggu 3? Minggu ni minggu 3, tapi kita masih gunakan modul minggu 2 sebab kita tak habis buat lagi, betul tak Hana ni? Okey. Cikgu, yang 3.4 tu 4.3. okey. Okay. 4.3. Minggu 3 cikgu tak bagi modul baru sebab kita tak habis lagi pun jawab yang modul minggu 2. Okay. Jadi modul baru tu cikgu bagi untuk yang minggu 4. Jadi link baru yang kamu dapat untuk minggu 4 tu lah modul baru. Jadi selepas kita habis modul minggu 2 ni, kita terus ke modul yang minggu yang baru. Yang modul yang baru, link baru. Sebab modul minggu 2 ni pun kita belum habiskan lagi, betul tak? Betul. Yang kebat drill kan cikgu? Ya, betul. Hebat drill tu kita belum buat lagi. Hebat drill muka surat 2. Okay, soalan 1 dan 2. Okay. Kamu semua dah buka belum? Aiman, Raja Syami, Azmeh, Anik Danish, Wafa, Sakif, Nabil, Wajiha. Ada yang masih belum lagi dapat modul minggu 2 lagi? Masih tak print lagi ke apa ke? Yazmeh, kenapa post titik tu saja? Okay, dah. Okay. Jadi kita tengok dulu soalannya. Okay, soalan pertama mengenai kerjasama pemeliharaan khazanah. Ia merupakan kerjasama yang mewujudkan rangkaian kawasan perlindungan flora dan fauna seperti taman negara dan taman laut. Pada pendapat anda, apakah kebaikan pengurusan taman negara dan taman laut terhadap ekonomi di negara ini? Okay. Jadi ini tentang berdasarkan pendapat anda, apakah kebaikan pengurusan taman negara dan taman laut terhadap ekonomi di negara ini? Okay, kamu boleh jawab. Okay, yang kedua, kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara selama jalankan di negara ini oleh kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri. Berdasarkan pemahaman anda, apakah kepentingan kerjasama jaminan keselamatan dan kedaulatan negara antara negara-negara ASEAN? Okay, ASEAN tu, cikgu tersilap type tau, bukan ASEAN. Okay, bukan ASEAN. Okay, tapi dia ASEAN sebenarnya. ASEAN yang ni. Asia Tenggara. Cikgu nak cakap tentang Asia Tenggara, bukan satu Asia. Okay. Jadi kamu tukar perkataan tu ASEAN kepada ASEAN. Apa bezanya? Yang E tu Asia Tenggara, yang I tu satu Asia. Okay, siap. Semua dah tahu dah beza antara ASEAN dengan ASEAN?
Ke masih ada yang belum tahu lagi? Dah tahu tapi kenapa Hanani? Pernah tahu tapi dah lupa cikgu nak cikgu terangkan. Oh, okay. Beza antara Asian dengan ASEAN dengan Asian. Okay, kalau ASEAN tu dia merangkumi satu Asia. Okay. ASEAN tu merangkumi satu Asia termasuk Korea, China, Jepun, okay, Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam. Lagi apa lagi negara Asia? Okay, China, Korea, Jepun, Taiwan. Tu semua termasuk dalam golongan ASEAN. ASEAN. Okay. Tapi kalau Asian, ASEAN, iaitu Asian. Okay, sekejap. Saya tunjuk kat depan. Apa beza Asian dan juga Asian? Okay. Tak jawab lagi ke ni. Bezanya Asian ni dia merangkumi satu Asia. Okay, merangkumi satu Asia. Sekejap, cikgu nak pinkan. Nampaknya dia tak. Okay. Merangkumi China, Jepun, Korea, Taiwan, Filipina, Vietnam, Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura. Ini merangkumi ASEAN. Okay, tapi kalau Asian, dia merangkumi Asia Tenggara sahaja. Asia Tenggara sahaja. Okay. Okay, kalau merangkumi Asia Tenggara sahaja maksudnya Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Vietnam, lepas tu termasuk juga Filipina. Ini termasuk dalam kategori Asia Tenggara. Okay. Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Vietnam dan juga Filipina. Okay, merangkumi Asia Tenggara sahaja. Okay, semua faham tak apa beza Asia dengan Asian?
Ya, termasuk juga Kemboja. Termasuk juga dengan negara Kemboja. Apa lagi negara yang termasuk dalam golongan Asian, Asia Tenggara? Timor Leste. Okay. Brunei. Okay, betul. Okay. Kalau satu Asia ni samalah merangkumi semua. Filipina, Kemboja, Timor Leste, Brunei. Okay. Filipina dua dekat ASEAN. Oh, okay. Cikgu enggak perasan. Terima kasih. Thailand, Brunei, Malaysia, Singapura. Okay, kalau satu Asia semua. Okay. Satu Asia, semua sekali ada. Tapi kalau Asia, kalau ASEAN, ASEAN, merangkumi Asia Tenggara sahaja. Jadi yang ni, China, Jepun, Korea tak termasuk. Taiwan pun tak termasuk. Ini beza antara ASEAN dengan ASEAN. Okay, semua boleh faham tak? Beza antara dan fungsinya pun semestinya berlainan. Okay, kalau kamu tengok contohnya dalam apa perlawanan apa? Kalau perlawanan ada perlawanan badminton kan, apa namanya kalau merangkumi Asian? Kalau ni ada Asian Games, betul tak? Asian Games. Cikgu dulu sangat menanti-nantikan Asian Games, Olimpik. Tapi sekarang COVID kan. Kalau Asian apa dia namanya? Kalau ada perlawanan tu. Siapa ikut? Kalau Piala Thomas tu merangkumi apa? Piala Thomas. Hello, tak ada siapa nak jawab ke? Tak tahu. Yang lain? Yang lain tahu tak yang lain? Kalau contohnya kalau bola melibatkan bola AFC. Macam mana bola AFC? Tak tahu, sukan C. Okay, Nabil cakap sukan C. Okay, betul? Boleh? Betul? Lama. Ni tak ada gambar. Okay, sukan C. Ya, betul. Sukan C. Southeast Asian Games. Southeast. Kalau Asian Games, Asian Games.
Kalau sukan C melibatkan Asia Tenggara. Sukan Asia Tenggara ni lagi kecil lah daripada Asian Games. Kalau Asian Games ni buat besar-besaran sebab ada negara gergasi macam China, Korea, Jepun kan. Tapi kalau Asian, kalau sukan Asia Tenggara biasanya melibatkan negara-negara Asia Tenggara sahaja. Bezanya. Okay, semua faham tak antara beza antara ASEAN dengan Asian? Okay, Uncle Sana ni aku drop apa. Okay, siapa yang ada kelas lain atau hal lain tak apa, tapi video recording nanti admin akan bagi masing-masing. Okay, sebelum ni semua dapat tak link recording dengan link bahan? Tak dapat? Yang lain dapat tak? Link recording dengan link bahan sebelum ni? Tak dapat? Okey, tak apa. Nanti cikgu akan bagi link untuk sebulan ni. Okey. Tapi dia ambil masa sikit lah sebab video untuk Zoom ni dia ambil masa untuk di-upload. Okey, dan cikgu perlu juga upload dekat Google Drive dan juga YouTube. Okey. Tapi sesiapa yang nak tengok nak tengok link dia yang sebelum ni, rakaman boleh tengok dekat YouTube cikgu. Cikgu dah upload semuanya dekat YouTube. Sekejap ya. Cikgu bagi link. Sekejap ya, cikgu cari link. Semua dapat buka tak link tu? Amboi panjang kan main linknya. Dapat buka tak? Tak dapat. Okey, ataupun kamu buka kalau cikgu bagi link, kita nampak. Okey, yang kat sini boleh tak? Boleh buka tak? Okey, boleh? Okey. Okey, jadi dekat situ ada video-video sejarah yang cikgu dah upload sebelum ni. Okey, jadi kamu boleh tengok bila-bila masa dekat situ. Okey, mengikut tarikh. Sebab cikgu ajar sejarah dengan BM, jadi dekat situ ada video sejarah dan juga BM. Okey.
Jadi kamu boleh tengok kalau bila-bila masa untuk kamu mengulang kaji. Okey, boleh? Okey, jadi sekarang kamu dah faham apa itu beza antara ASEAN dan juga Asian? Faham tak mengenai ASEAN dan juga Asian? Apa beza negara-negaranya? Okey. Okay, Bapa cakap boleh. Yang lain boleh tak faham? Australia, Asia kan cikgu? Ya, betul. So, cikgu tanya tadi apa lagi negara lain? Asia ni merangkumi juga, Australia juga merangkumi ASEAN. Australia. Ya. Australia. Myanmar, betul. Ada lagi? Ini tak semua cikgu ingat nak senaraikan. Tapi kalau kamu ada teringat boleh senaraikan sekali. Myanmar, Australia. Syria. Syria termasuk dalam Asian tak? Ya, Asian. Di Asia Timur. Palestin. Palestin tak termasuk tak? Palestin. Termasuk dalam mana? Palestin. Palestin dengan Syria macam mana? Kat dekat kata saya cikgu. Ya, Palestin, Israel. Palestin. Israel. Banyak, dia memang ada banyak. Ada 48, hampir 48 semuanya. Hong Kong, Macau. India, Dubai. India. Ya, termasuk juga. Okey, ni antara negara-negara Asia. Ada banyak lagi. Dia ada 48-50 buah negara Asia. Okay, semua boleh tak? Nampak tak dekat bawah tu? Okay. Kalau selalu kamu tengok apa Asian Games tu kan, apa sukan C tu, ada negara-negara pun Myanmar dia hantar juga, tapi macam
Dia kecil je negara dia kan. Jadi Timor Leste lagi. Dia hantar sukan tu satu sukan je. Itu pun seorang dua je. Tapi itulah yang dia bergantungkan untuk mendapatkan emas. Tapi dia orang dapat. Timor Leste ada emas. Myanmar pun tak ada emas masa tu. Okay. Semua boleh tak mengenai ASEAN dan juga Asian? Kenapa Israel tak main Piala Asia, cikgu? Kenapa Israel tak main Piala Asia? Kenapa Israel tak termasuk dalam negara tak masuk dalam Piala Asia? Israel ni dia dah lama minta untuk masuk dalam Asian Games. Tapi tuan rumah yang tak nak. Tuan rumah yang ban. Okay? Dulu Israel merupakan sebahagian daripada Asian Games. Tapi sebab Israel ni masalah politik kan, masalah dengan menyerang negara lain kan. Tuan rumah tak naklah panggil Israel ni. Ini siapa nak? Maksudnya kena ban ni maksudnya macam dia ikut tuan rumah. Israel ni memang dah lama minta nak sertai Piala Asia, tapi Piala Asia ni mana-mana negara akan dipilih menjadi tuan rumah, macam China, Jepun, Korea, sesiapa pun boleh. Malaysia pun dulu pernah jadi tuan rumah untuk Piala Asia. Tapi tuan rumah tak nak bagilah masuk. Cuba bayangkan Malaysia bagi masuk Israel sertai Piala Asia. Padahal tak ada hubungan diplomatik. Dia tengok juga tuan rumah. Tuan rumah tak nak. Tuan rumah tu negara-negara yang mengendalikan Piala Asia tu lah. Tapi memang dari tahun 1981 Israel ni memang dah kena ban daripada Asian Games. Ia kena ban Ahmed Iskandar. Mereka tak dijemput pun. Israel minta pun dia orang tak nak. Mereka tak nak mereka reject penyertaan Israel. Kamu rasa kesian tak dengan Israel tak dapat sertai Asian Games? Kalau Israel masuk, akan dikira negara ke? Tu tak pasti tu. Tu tengok juga. Tapi kalau dah Israel masuk, dikira sebagai negara lah. Dia tengok juga tuan rumah tu dia kira sebagai negara ke tak. Tapi banyak negara memang tak nak lah. Tapi dia ada hubungan diplomatik dengan negara lain tak? Ya, ada juga kalau tak silap cikgu. Ada yang tak ada. Hubungan diplomatik Israel. Negara mana lagi yang menjalani hubungan dengan Israel?
Israel ni banyak juga hubungan diplomatik. Antaranya kalau dekat negara Asia, Malaysia, dengan Afghanistan ada, Arab Saudi ada, Korea Selatan pun ada, Korea Utara ada, Nepal, Oman, Pakistan, Syria. Kalau dari segi Eropah, mereka ada hubungan diplomatik dengan UK, Ukraine, Yunani, Rusia, Poland, Perancis, Itali. Kalau Amerika, Argentina, Amerika Syarikat dari segi ketenteraan lah hubungan diplomatiknya. Mexico, Canada, Cuba, Colombia. Itu antaranya. Memang mereka ada hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Tapi, alamak kenapa cikgu tutup video kan? Okay. Okay. Tapi walaupun macam tu, tapi tak semua negara lah yang menyokong apa tindakan Israel yang buat dengan Palestin. Okay. Tak semua benda walaupun contohnya China ada hubungan diplomatik dengan Israel. China ada ke? Oh, China tak ada, China ada. Tapi tak semestinya mereka menyokong bila Israel menyerang Palestin. Itu part lain, itu maksudnya part kemanusiaan, kemanusiaan, part ihsan. Maksudnya part empati. Jadi setiap negara mesti ada empati. Kenapa Israel itu nak serang Palestin? Okay. Tapi bagi negara memang yang ada, memang rasa tak perlukan apa-apa hubungan diplomatik dengan Israel, memang akan putuskan juga. Macam Malaysia, Malaysia tak nak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kalau negara-negara lain, mungkin mereka ada fikir kepentingan yang lain. Mungkin sebab tu mereka masih ada hubungan diplomatik dengan Israel. Kalau kita ada hubungan, apa jadi? Dia tak jadi apa. Tapi kalau bila ada hubungan diplomatik ni, maksudnya kita kena menyokong apa yang negara tu buat. Maksudnya kalau hubungan diplomatik ni, kita tak boleh lah nak suka hati macam kalau kita tengok hubungan diplomatik kita sebelum ni yang Korea Utara, kita buat apa dengan orang dia? Korea Utara terus putuskan hubungan diplomatik sebab kita dah buat sesuatu terhadap negara dia. Hubungan diplomatik ni kita macam tak boleh sesuka hati buat apa-apa dengan rakyat negara dia ke apa ke tanpa sebarang alasan yang tak munasabah bagi mereka. Dia apa akan jadi? Kita tengoklah hubungan diplomatik ni ada banyak jenis. Daripada segi ekonomi, ekonomi, ketenteraan, pentadbiran. Okay. Contohnya daripada segi ekonomi, tengok kita dapat meningkatkan daripada segi ekonomi tu dari segi apa? Penjualan apa? Kalau dari segi ketenteraan, kita dapat meningkatkan pertahanan kita daripada segi apa? Tapi kalau kita ada hubungan, maksudnya kita rasa kita ni berkawan dengan Israel. So bila kita berkawan dengan Israel, maksudnya kita akan support apa yang segala Israel buat. Jadi sebab itulah Malaysia terus putuskan hubungan diplomatik. Sebab itu nak menunjukkan kita ni tak menyokong apa yang Israel dah buat terhadap Palestin. So kita tak rasa pun ada hubungan penting diplomatik tu. Okay. Hubungan diplomatik tu menunjukkan yang kita berkawan, kita ada kepentingan dengan negara tu. Dan maksudnya bila ada hubungan diplomatik, mestilah kita menyokong apa yang mereka lakukan. Kalau kita ada hubungan diplomatik, maksudnya kita menyokonglah apa yang mereka buat, segala yang mereka buat betul ke, salah ke. Okay. Dia takkanlah apa akan jadi. Maksudnya contohnya kalau ada sebarang Israel nak buat apa yang segala Israel rancangkan, mungkin dia akan minta tolong Malaysia.
Mungkin dia akan minta kolaborasi dengan Malaysia. Contohnya kalau dia nak serang Palestin. Mungkin dia akan minta pertolongan Malaysia menyerang ke apa ke, bantuan apa-apalah. Okey. Faham tak Hanani? Okay, yang lain semua okey? Okey. Okay, jadi kita buka soalan modul tadi. Okay. Kamu semua diberi masa dalam 15 minit hingga 20 minit untuk menjawab soalan kebat drill. Okay. Soalan untuk bawah buat soalan 4.3 modul minggu 2. Ini. Okay, yang ini. Okay. Semua boleh jawab tak dalam masa 15 minit hingga 20 minit? Okay, boleh. Cikgu yang mana? Dalam modul minggu 2, kamu buka soalan dalam modul minggu 2. Ini minggu 2 ini. Modul minggu 2, sejarah. Okay, kamu buka muka surat 2. Okay, soalan 2 ni ada soalan nombor 3 dan 4. Soalan esei kebat drill. Okay. Ada soalan 3 dan 4 jadi 3 dan 4 pula. Soalan 1 dan 2. Cikgu silap. Soalan 1 dan 2 untuk kamu jawab. Boleh jawab 2 soalan tu. Mengenai soalan esei kebat drill. Okay. Cikgu bagi masa dalam masa 15 minit hingga 20 minit. Lepas tu kita akan bincang. Okay.
Okay, Hanani, tapi nombor 2 belum lah sebab 1 pun pening. Okay, Hanani pening macam mana? Okay, kita tengok yang pertama. Kerjasama pemeliharaan khazanah merupakan kerjasama yang mewujudkan rangkaian kawasan perlindungan flora dan fauna seperti taman negara dan taman laut. Okay. Okay, apa yang Hanani kurang faham? Okay. Okay, kita tengok. Pada pendapat anda, apakah kebaikan pengurusan taman negara dan taman laut terhadap ekonomi? Okay. Okay, ekonomi. Okay, Sabrina jawab apa? Kebaikan pengurusan taman negara dan taman laut terhadap ekonomi di negara ini adalah dapat menarik minat pelancong dari luar negara. Oleh itu, ekonomi negara kita akan meningkat. Okey, itu contoh jawapan Sabrina. Okey, betul. Jawapan Sabrina pun boleh dituliskan macam daripada segi ekonomi, kita kalau dari segi, alamak, kenapa gambar ni? Okey, kalau dari segi pengurusan taman negara dan taman laut, mestilah kita nak mengekalkan khazanah negara yang ada seperti haiwan-haiwan liar, tumbuhan-tumbuhan yang unik, tumbuh-tumbuhan yang kita ada sebagai lambang negara kita. Okay? Seperti contoh bunga rafflesia, bunga raya, betul tak? Kalau ada haiwan, haiwan yang seperti di taman negara, okay, haiwan yang seperti contohnya cikgu ada terangkan sebelum ni yang macam badak sumbu, yang badak sumbu betina terakhir yang sebelum ni, betul tak? Yang sebelum tu apa nama dia? Itu dia yang terakhir betina. Tapi dia sakit, dah tua. Jadi akhirnya haiwan tu mati. Jadi negara tak dapat meneruskan generasi badak sumbu tu. Jadi pupuslah satu khazanah di negara kita. Itu contoh. Okay, kebaikan pengurusan taman negara, taman laut terhadap ekonomi di negara ini adalah dapat menarik minat pelancong dari luar negara. Oleh itu, imej negara akan lebih baik daripada pandangan orang luar. Okay, jawapan Nabil Aiman pun boleh. Okay, dapat menarik minat pelancong. Okay, bila kita jaga betul-betul kan, kita jaga haiwan, tumbuhan yang kita ada, okay, haiwan dan tumbuhan yang kita ada tu, jadikan sebagai item, jadikan sebagai satu image untuk menarik pelancong dari luar negara. Okay, bila pelancong makin ramai datang, okay, pelancong dapat lihat, oh, negara kita ni mempunyai imej yang sangat baik dalam penjagaan flora dan fauna, penjagaan taman negara dan taman laut. Jadi makin ramai pelancong yang akan datang. Bila pelancong akan datang, akan terjadilah keluar masuk wang dari negara luar. Bila wang masuk ke negara kita, maksudnya ekonomi negara kita pun makin meningkat. Sebab kita ada mendapat menjana pendapatan dari segi ekonomi. Okay, bila pengurusan taman negara dan taman laut diperbaiki dan juga diperbaiki sistemnya dan sentiasa diupdate dari semasa ke semasa, okey. Jadi pihak luar pun dapat lihat, oh, negara ni sangat bagus dalam penjagaan flora dan fauna. Jadi mereka pun ada inisiatif untuk melabur. Jadi bila ada pelaburan dari luar negara, pelaburan dari dalam negara, jadi adanya wang masuk dalam kepada negara kita. Itu antara contoh. Okay, bila adanya taman negara, taman laut, makin banyak taman-taman yang akan dibuka, makin banyak makin banyak kawasan penjagaan yang akan dibuka. Jadi bila pelancong meningkat, wang masuk, jadi makin banyak pekerjaan yang akan diberi kepada rakyat di negara kita. Bila apa? Okey, macam ni. Okey, bila makin banyak pekerjaan ditawarkan kepada negara kita, jadi orang ramai akan mendapat kerja. Jadi rakyat tidak akan berada dalam belenggu kemiskinan lah dalam negara kita. Mereka akan dapat keluar daripada kepompong kemiskinan, mereka akan dapat menaik taraf pendapatan. Itu daripada segi ekonomi. Bukan ekonomi tu daripada segi apa kesan kepada negara kita, ekonomi, kesan kepada rakyat. Okay?
Bila Malaysia dapat wang masuk, jadi rakyat pun dapat gaji pun banyak. Mereka tak ada yang menganggur, tak ada yang kena buang kerja, betul tak? Kalau pengurusan taman negara dan taman laut makin baik, maka kita pun makin maju daripada segi pengurusan flora dan fauna. Bila makin maju, pekerjaan ini pun makin menarik orang ramai untuk bekerja dalam sektor ni. Sektor ni kurang sikit mendapat perhatian daripada rakyat sebab orang kata macam alah jaga haiwan pun macam gitu. Tapi dalam segi penjagaan haiwan, contohnya veterina ke, menjaga dapat jadi penjaga zoo ke, menguruskan haiwan tu pun boleh menjana pendapatan. Meningkatkan keluaran negara, Mustafa cakap. Okey, betul? Meningkatkan keluaran negara. Keluaran negara yang macam mana, Mustafa? Melalui bekalan makanan. Okey, bekalan makanan untuk siapa? Untuk rakyat. Okey, betul. Okey, jadi bila adanya wang masuk di negara kita, makin banyak pendapatan, jadi negara pun dapat meningkatkan keluaran melalui bekalan makanan untuk rakyat-rakyat yang susah. Okey. Jadi bila kerajaan ada pendapatan yang tetap, yang makin meningkat melalui sektor ekonomi, jadi secara tak langsung kerajaan dapat membantu rakyat balik semula. Kerajaan dapat membantu rakyat dengan memberikan bantuan makanan, bantuan kewangan melalui wang yang kerajaan dapat dengan adanya pengurusan flora dan fauna. Okey. Semua boleh faham tak apa yang cikgu cuba terangkan? Faham. Faham. Okay, cikgu baru nampak nama Nabil Aiman. Okey. Ada lagi nak kongsi jawapan? Sekejap lagi cikgu akan senaraikan jawapan dekat depan. Okey, bagi sesiapa yang baru masuk, kamu diminta jawab modul. Okey, ada siapa yang baru masuk? Okey, Nurin baru masuk. Okey, Nurin kalau baru masuk, okey Nurin Nurin buka modul soalan esei kebat drill. Okey. Untuk bab 4.3 subtopik. Subtopik 4.3 yang kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ini, kamu semua dah buat betul tak? Dia baru bangun marah. Dia ke baru bangun Nurin? Nurin ada hal lain. Nabil Aiman ni, tengok. Dah marah dah Nurin. Okay, Zakwan pun baru masuk. Okay, ada siapa baru masuk? Nurin, Zakwan. Nabil pun baru masuk ke macam mana? Ke dah lama? Marah dia cikgu. Okay. Okay, sebelum kamu buat soalan struktur tadi, cikgu terangkan mengenai beza antara ASEAN dan juga Asian. Okay. Sempat masa soalan tadi je. Oh, okay, faham. Okay, jadi Nurin dan Zakwan, lagi siapa yang baru masuk? Okay. Kamu buka muka surat 2, ada soalan esei kebat drill, soalan 1 dan 2. Okay. Okay, jadi soalan 2 tu, okay, Nurin dengan Zakwan dah buka modul? Okay, Nabil dah buka modul, Nabil Aiman. Nabil Aiman mana buka Nabil belum. Nabil dah buka belum Nabil? Dah. Okay, dah. Okay.
Soalan 2 tu, kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara sudah lama dijalankan di negara ini oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Berdasarkan pemahaman anda, apakah kepentingan kerjasama jaminan keselamatan dan kedaulatan negara antara negara-negara? Action. Okay, cikgu nak betulkan sikit. Okay, kalau siapa yang baru masuk ni, okay, kat situ ada perkataan action, betul kan? Cikgu tukar kepada action, tukar kepada action. Okay. Kamu semua dengar tak suara cikgu sebab sini hujan? Dengar cikgu. Dengar Hujan. Okay, kalau suara hujan melebihi suara cikgu, cakap dengan cikgu. Okay, kamu semua buat dulu. Sekejap. Cikgu, soalan nombor 2 tu kan tangan kepentingan, tentang kepentingan. Ada jawapan dalam buku teks ke? Okay, kalau kamu rasa ada jawapan dalam buku kalau kamu rasa ada jawapan dalam buku teks, kamu boleh tengok juga dalam buku teks. Okay, sebab tu 8 markah. Okay, dalam buku teks tu cikgu rasa ada sikit je poin untuk kepentingan. Kalau ada. Kalau kamu tengok dalam buku teks, mungkin dapat munculkan idea untuk jawapan soalan nombor 2 tu pun boleh juga. Dia tak adalah, mungkin tak ada jawapan yang direct, tapi jawapan yang indirect. Okay, semua dah siap ke? Belum. Okay, Sabrina, bila kita cakap mengenai keselamatan dan kedaulatan negara, kita akan cakap mengenai pertahanan negara tu. Macam mana ketenteraan. Kalau keselamatan tu apa tujuannya?
dapat galakkan kestabilan politik dari segi pertahanan. Okey, dan pentadbiran negara. Okey. Poin Ahmad Mustafa tu ada tapi kita nak cakap pasal pertahanan negara saja. Kita tak masukkan dalam hubungan sosial, bangunan kebudayaan ke tak. Kita fokuskan kepada keselamatan dan kedaulatan sahaja. Tapi kan cikgu, jawapan saya soalan nombor 1 tu agak-agak dapat berapa markah Sekejap. Soalan nombor 1. Mana soalan nombor 1? Cikgu Hanani kata sebab dia usaha yang luar biasa dapat itu. Sekejap cikgu tengok jawapan. Yang ni cikgu dah jawab. Kita sama-sama Anani. Kita apa cuba cari poin lain dulu.
Dia sama lah Amir. Dekat sini pun hujan lebat Amir. Siapa lagi dekat tempat masing-masing hujan lebat? Sebab tu lah cikgu pakai ni, mic ni balik. Saya. Sebab supaya tak terganggu. Kamu semua dengar tak? Dengar tak hujan dekat sini? Wow, Nabil, saya duduk Australia. Tak dengar kan? Sebab cikgu pakai mic ni. Saya banjir dah sini. Nabil dekat mana duduk? Nabil. Over. Over dah Nabil air mani. Kemain Nabil padahal tadi kata hujan je. Saya duduk Australia. Kemain cakap hujan tapi duduk Australia. Ada kangaroo cikgu kat sini. Tak apa kangaroonya. Mana kangaroo Nabil? Siapa ni? Nabil Kawim. Awak duduk mana kat Nabil Kawim? Ada dua nama Nabil lah dekat sini. Saya sama Nabil juga tapi Sydney. Boy, Nabil Kawim. Dia nak sama juga dengan Nabil Aiman. Dua Nabil tinggal dekat Australia. Ada ke tak keluarga negara Malaysia ni dua-dua ni? Nabil Kawim dengan Nabil Aiman. Parti. Tengok Hanani dah cakap dah. Kamu buat berdua parti. Kedatangan Asin Nafizin. Nurin ke Afrika. Kenapa Nurin ke Afrika? Sian Nurin. Habis tu macam mana boleh jumpa Nurin Nabil? Jauhnya. Kalau report agak dapat duit tak cikgu? Report apa Hanani? Oh report tu. Report tak dapat apa-apa. Tapi contohnya kalau orang tu, kalau rakyat menyeksa haiwan kan ataupun membela haiwan tanpa kebenaran kan, boleh disaman. Jadi dari situlah dapat duit juga kerajaan. Saman sebab tak boleh membela haiwan. Tapi biasanya kalau buat report jarang dapat duit. Tapi kalau orang tu kena saman sebab simpan haiwan tanpa kebenaran, sebab menyeksa haiwan, boleh memang wajib bayar saman ataupun dipenjara. Kira yang mengadu tu dapat duit juga tak kalau menang saman? Kira yang mengadu tu dapat duit. Tak, kalau mengadulah. Kalau yang pengadu tu dia kira dapat kredit je lah sebab dia berjaya, dia akan diangkat lah. Tapi ikutlah. Kadang kalau contohnya kalau ada pihak YB nak beri nak beri kredit tu seorang tu boleh juga. Saya nak sama Nabilah macam ni. Nuri nak sama atas dasar apa?
Kenapa gelak cikgu jahat sangat bunyinya? Main saman je. Nak sama Nabi dah dasar saja-saja. Bolehlah main saman tu ni, saman pick up line. Nurin. Saman hati awak Nurin dengan Nabil. Hana ni kenapa gelak cikgu jahat sangat bunyinya? Taklah, cikgu gelak macam biasa je. Cikgu gelak. Cikgu gelak sopan. Oh, patut Nurin nak menang saman dengan Nabil. Hana ni dia nak menang hati, dia nak menang hati. Nak menang hati Nabil. Ciwa. Saman pun boleh jadi pick up line tau sekarang. Konon-konon Nurin nak saman betul-betul. Sekali Nabil. Nabil Aiman, ciwa. Belajar jom. Dan belajar jom. Kamu semua dah siap belum soalan? Hebat. Tapi hati dah menang. Wah, macam tu. Yelah. Okay. Kamu semua dah siap belum? Soalan? Okay, kamu semua dah siap ke? Hanani, Nabil, Nurin, Ani Ganis, Liana, Aina Natasha. Dah, tapi Nabil dulu. Dah, cikgu. Nabil belum. Nabil senyap tu, tengah buat, tengah siapkan dah tu. Lagi siapa lagi ni ada dalam kelas ni? Akmal, Nabil fokus tu. Syabilisma. Hamba Allah ni siapa hamba Allah namanya? Nabil fokus. Zafwan dah tukar. Tukar apa Zafwan? Oh, tukar balik nama. Oh, Zafwan punya. Jangan lupa dah kat sini. Okay. Cikgu. Okay, kita dah boleh bincang lah untuk soalan debat ni.
Ini soalan yang pertama. Okey. Semua dah habis jawab belum? Semua dah siap belum? Cikgu tanya. Tak dengar cikgu sebab hujan lebat tapi dah. Okey, dah siap. Kalau boleh cuba type sebab dekat sini tak dengar sebab hujan lebat. Sama cikgu, hujan lebat rumah saya. Dah banjir kan tadi. Banjir-banjir je lah. Oh, lupa. Sama-sama hujan lebat. Azmi, Azmi lagi tau. Hujan ke Azmi? Serius hujan. Kat Kajang ni hujan. Azmi duduk mana Azmi? Azmi duduk Selangor kan? Duduk Bangi dengan Kajang juga kan Azmi? Kenapa panas rumah saya? Boy, Mukris, kenapa panas rumah saya? Ya ke? Cuba tengok luar. Mukris pun duduk ni kan? Duduk Selangor juga, duduk Kajang, duduk Bangi. Ni buka-buka duduk Kajang, duduk Bangi ni. Azmi, Mukris, Hanani, Nurin, Nabila Iman. Siapa lagi duduk Selangor? Tipu je Mukris ni, dia duduk session 2 cikgu. Apa? Mukris ni dia duduk session 2. Mukris duduk mana? Session 2 Bangi. Bangi. Habis hujan tak ada kat sana Mukris? Dah banjir dah kat situ. Oh yelah baru perasan. Kan Bangi tu. Okey. Sekarang pernah tahu. Sekejap. Okey. Situ tak nampak. Banjir dah. Jadi kawasan Pangsapuri sini tak banjir lagi. Okey, kita tengok soalan yang pertama, soalan esei Kebadri. Okay, apakah kebaikan pengurusan taman negara dan taman laut terhadap ekonomi di negara ini? Okey. Sesiapa yang kalau nak share jawapan dekat ruang komen boleh. Okey, cikgu tulis jawapan cikgu dekat sini. Okey. Antaranya ialah, antara kebaikannya adalah dapat mempelbagaikan jenis hidupan liar dan laut supaya dapat menarik lebih ramai pelancong di negara ini. Okay, jadi bila ada rangkaian perlindungan flora dan fauna, jadi hidupan liar, hidupan laut boleh dipelbagaikan. Maksudnya dikacukkan, dibreedkan, melahirkan lagi banyak lagi haiwan liar, haiwan laut. Okay. Jadi bila ada ni berbagai jenis hidupan liar dan laut, jadi ramai pelancong akan tertarik. Sebab terutama pelancong memang minat kan haiwan liar, haiwan laut. Mereka memang akan datang lah sebab ada pelbagai jenis kehidupan di negara ini yang kita dah jadikan sebagai khazanah negara. Ini antara contoh. Antara jawapannya dapat mempelbagaikan pelbagai jenis hidupan liar. Dan laut. Supaya dapat meningkatkan
meningkatkan supaya dapat menarik lebih ramai pelancong di negara ini. Ini contoh jawapan. Sekali lagi. Ada siapa lagi nak kongsi tak jawapan? Okay, selain itu, bila kita dah memulakan pelbagai jenis hidupan liar dan laut, jadi pelancong pun makin ramai masuk ke negara ini. Jadi bila pelancong makin ramai, jadi makin banyak berlakunya aliran wang masuk ke negara ini. Okay? Jadi seterusnya dapat meningkatkan pendapatan negara. Ini kesan kepada ekonomi. Dapat meningkatkan aliran wang masuk ke negara ini. Seterusnya dapat meningkatkan pendapatan negara. Okay, kita fokus betul-betul kepada ekonomi. Okay. C. Ini 3 jawapan cikgu ada. Antara yang lain, bila makin aliran wang masuk banyak, pendapatan negara pun banyak, jadi makin banyak kawasan perlindungan haiwan liar dan haiwan laut yang akan dibuka. Jadi bila makin banyak kawasan perlindungan dibuka, jadi akan makin banyaklah peluang pekerjaan yang akan dibuka, sekaligus dapat membantu rakyat, dapat meningkatkan pendapatan rakyat, dapat membantu rakyat keluar daripada kepompong kemiskinan. Okay, jadi antaranya adalah dapat meningkatkan kadar kemiskinan meningkatkan peluang pekerjaan untuk rakyat setempat. Okey, Mak Mustafa jawab meningkatkan peluang pekerjaan untuk kurangkan pengangguran dalam negara. Boleh? Boleh juga. Yang ada lain yang nak kongsi jawapan?
Yang lain nak kongsi jawapan tak? Okay, jadi syaratnya untuk dapat markah yang betul-betul markah, kamu mesti kaitkan. Kita dapat meningkatkan anda dah masuk ke negara ini, seterusnya dapat meningkatkan pendapatan negara. Kamu boleh huraikan. Okay. Kamu boleh huraikan. Apabila makin ramai pelancong masuk ke negara ini, bila makin ramai pelancong yang berminat dengan khazanah negara kita seperti haiwan liar dan juga haiwan laut. Jadi seterusnya bila makin ramai pelancong, makin masuk, makin meningkat aliran wang masuk ke negara ini sekaligus dapat meningkatkan pendapatan negara. Okay. Kalau yang C, bila pendapatan negara meningkat, kerajaan pun ada banyak duit untuk membina banyak lagi kawasan perlindungan haiwan liar dan haiwan laut. Jadi terusnya dapat meningkatkan peluang pekerjaan untuk rakyat setempat sekaligus meningkatkan pendapatan rakyat serta dapat mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini. Dapat mengurangkan pengangguran pun boleh. Okay, jadi sekaligus dapat memberi kesan yang baik kepada ekonomi di negara kita. Okay, semua boleh tak? Semua faham tak apa yang cikgu terangkan? Faham cikgu. Okay, yang lain? Okay. Semua dah habis salin ke? Dah. Okay, belum. Okay, ada yang belum habis salin, kita terus habiskan salin dulu. Okay, semua dah habis salin ke? Dah. Okay. Azlin dah, Azlin? Alhamdulillah, cikgu sihat. Kenapa Nurin? Cikgu nampak tak sihat ke? Cikgu rasa cikgu dah terlebih sihat dah Nurin. Tadi tanya. Betul tak? Cikgu mana nampak macam terlebih sihat kan? Azlin dah siap Azlin? Kalau dah siap cikgu nak padam, cikgu nak tulis jawapan untuk soalan nombor 2. Okay, Azmin sikit lagi. Okay, tak apa.
Oh, bukan cikgu, saya dah siap. Saya cakap sikit lagi dah nak habis kelas. Yang lain dah siap belum salin jawapan? Dah. Kamu kena beritahu tau kalau kamu dah siap sebab cikgu, kalau kamu semua dah siap, cikgu nak padam pada jawapan. Kalau sempat. Ha. Okay. Okay, soalan yang kedua kita bincang pada kelas seterusnya lah sebab sekarang dah 1.59, nak kedua dah. Okay. Okay, jadi kita akan sambung pembelajaran kita akan masuk ke minggu keempat. Okay, jadi hari Rabu tu kita akan belajar mengenai bab 5. Kita akan masuk bab 5 mengenai apa dia? Pembentuk. Mengenai apa dia kan anak-anak semua? Menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Mengenai pembentukan Malaysia. Okay. Jadi kita akan belajar itu, tapi sebelum kita masuk ke bab 5, minggu depan kita akan habiskan bincang mengenai soalan kebat dan juga kamu akan diminta untuk menjawab soalan struktur dalam modul yang baru mengenai bab 4.4. Okay. Selepas tu kita akan masuk ke bab 5. Okay. Boleh tak semua? Boleh. Okay, boleh. Okay, yang lain semua boleh? Hanani jawab. Boleh. Okay, boleh? Cikgu. Cikgu nanti dapat modul baru cikgu dah bagi, tak salah cikgu admin dah bagi link baru, betul tak? Cikgu kiranya week 4 tu modul untuk week 3 ke? Apa? Kiranya week 4 tu untuk Link bahan baru dan juga link video. Link apa? Untuk bahan. link bahan. Mungkin nanti kot admin akan bagi. Okay. Okay, nanti akan dapat link modul baru. Dalam modul baru tu ada soalan mengenai bab 4.4 dan juga bab 5. Bab 5.1 dan juga 5.2. Okay. Okay, boleh semua? Boleh, Okay, aku harap next time kalau boleh kita makin awalkan kelas, maksudnya paling lambat pun cikgu beri masa 5 minit lambat sebab cikgu akan terangkan mengenai apa yang kita nak buat pada kelas tu, masa kelas tu. Jadi cikgu takut ada yang tertinggal. Bila ada tertinggal, cikgu tak tahu yang mana yang ada, yang mana yang baru ada, yang mana yang dah lama ada, yang dah lama tak ada. Okay? Boleh tak semua? Boleh cikgu. Okay, sekejap ya, cikgu ambil kehadiran. Okay. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, jangan lupa makan dan jangan lupa solat. Okay, sekian. Terima kasih. Bye. Terima kasih cikgu. Salam. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Bye cikgu.